Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam ini kita sudah dapat berjumpa kembali. Sesuai jadwal, jadi pada malam ini kita akan mengkaji dan mengaji, yaitu kitab Matan Takrib. Lengkap dengan penjelasan dan cara memberikan harkat pada suatu kalimat, yaitu masalah kitab taharati, kitab bersuci. Metode cara membaca kitab gundul lengkap dengan penjelasannya episode pertama. Seperti itu. Jadi dikala kita membaca kitab gundul, itu pasti tertera di dalam kitab gundul seperti ini. Seperti ini, tidak ada harkatnya. Jadi bagaimana cara membacanya? Cara membacanya yaitu harus kita menguasai yang pertama dulu, yaitu ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Ilmu sharaf ialah ilmu mengatur harkat suatu kalimat, sedangkan ilmu nahwu ialah ilmu mengatur harkat akhir daripada suatu kalimat. Baik, yang pertama, ini kan tidak ada harkat. Kalau tidak ada harkat, kutabi boleh kita baca. Tuhari apa ini? Boleh kita baca. Jadi bagaimana? Yang pertama kita tinjau dulu daripada ilmu sharafnya. Kitabu ini ialah madinya kataba. Kataba yaktubu kitaban. Kitaban. Seperti itu. Kataba yaktubu kitaban. Jadi karena ini kitaban, maka cocok dengan ini, yaitu masdar. Dia bukan fi'il madhi, bukan fi'il mudhari', tetapi masdar. Sehingga kita berikan harkat kita dulu, jangan kasih ban. Kenapa seperti itu? Sekarang kita tinjau yaitu ilmu nahwunya. Dia di dalam ilmu nahwu berkedudukan sebagai apa? Rupanya di dalam ilmu nahwu dia boleh dibaca marfu' dengan tanda rafa'nya ialah dhammah. Boleh dibaca mansub dengan tanda nasabnya ialah fathah. Boleh dibaca majrur dengan tanda majrurnya ialah jar. Kenapa seperti itu? Kalau dia dibaca marfu', dia ini menjadi khabar. Muktadanya mana? Muktadanya telah dibuang dan ditakdirnya ialah hadza. Hadza kitabu taharati. Ini adalah kitab bersuci. Seperti itu. Itu kalau dibaca marfu'. Kalau dibaca mansub, tanda nasabnya ialah fathah. Dia berkedudukan sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih. Setiap maf'ul bih pasti akan ada, yaitu fi'il madhinya. Fi'il madhinya mana? Aktubu. Telah aku tulis akan kitab bersuci. Jadi ini ialah kitab taharati kalau dia menjadi maf'ul bih. Selanjutnya boleh kita baca majrur. Kalau majrur dia berkedudukan sebagai majrur, dijarkan. Takdirnya ialah undur ila kitabi taharati. Lihatlah kepada kitab bersuci. Seperti itu. Kira-kira bisa dipahami? Selanjutnya taharati. Kenapa taharati? Kenapa enggak taharatu? Jadi kitabu berkedudukan sebagai mudhaf ilaih. Kitabu berkedudukan sebagai mudhaf ilaih. Taharati berkedudukan sebagai kitabu berkedudukan sebagai mudhaf. Taharati berkedudukan sebagai mudhaf ilaih. Apa itu mudhaf? Sering saya sampaikan di setiap perjalanan, yaitu mudhaf ialah disandarkan. Mudhaf ilaih yang disandarkan kepadanya. Kitabu disandarkan kepada bersuci sehingga jadi kitab bersuci. Jadi kitabu ini ialah isim mufrad dan taharati juga isim mufrad. Jadi perlu kita garis bawahi bahwa taharati ini artinya ialah bersuci. Jikalau kita baca taharati artinya bersuci. Kalau kita baca tuharati artinya bekasan air bersuci. Biasa dipahami? Saya ulang. Bila kita baca taharati artinya bersuci. Bila kita baca tuharati artinya bekasan air bersuci. Seperti itu. Baik, selanjutnya ini. Yang pertama kita tinjau dulu dari ilmu sharafnya. Rupanya
Dia di dalam ilmu saraf tidak ada tasrif, hanya ada mufrad dan jamak. Mufrad dan jamak. Mufradnya ialah ma'u, artinya air. Al-miyahu, artinya beberapa air. Jamak, dia jamak taksir. Apa itu jamak taksir? Pecahan daripada mufrad. Tidak ada tasniah kalau jamak taksir. Seperti itu. Jadi ma'un ialah air, al-miyahu beberapa air. Jadi kita baca al-miyahu. Kenapa al-miyahu? Yang pertama ini, yang kedua dia berkedudukan sebagai mubtada. Mubtada itu hukumnya marfu', tanda rafa'nya dengan dhammah. Ini. Jadi terjemahannya ialah air. Air, segala air. Selanjutnya ini apa ini? Ini ialah isim mausul. Isim mausul itu dia dibina. Dibina maksudnya dia tetap. Tidak boleh illati, ullati, tidak boleh. Dan dia tidak ada tasrif. Seperti itu. Apa itu isim mausul? Isim yang bersambung. Mausul, ya bersambung. Mausul itu memerlukan kepada silah dan aid. Apa itu silah dan apa itu aid? Silah ialah penyambung, sedangkan aid ialah dhamir yang kembali kepadanya. Ingatlah, isim mausul memerlukan kepada silah dan aid. Silah ialah penyambung, sedangkan aid ialah yang kembali kepadanya, dhamir yang kembali kepadanya. Jadi kita baca allati. Selanjutnya ini apa? Ini kita tinjau madhinya dulu. Rupanya madhinya ialah jaza. Jaza yajuzu. Berarti kita berikan harkat. Dia yajuzu. Kenapa yajuzu? Karena ini jada madhi yajuzu fi'il mudhari'. Yaitu fi'il mudhari' marfu'. Siapa yang merafa'kan? Ialah tajarrud. Apa itu tajarrud? Sunyi daripada amil nasab dan amil jazam. Karena ada amil yang menasab fi'il mudhari' dan ada amil yang menjazam fi'il mudhari'. Jadi karena dia ini tidak ada di belakangnya amil yang menasab fi'il mudhari' ataupun amil yang menjazam fi'il mudhari', maka dia kita baca yajuzu. Yajuzu ini ialah fi'il mabni ala ajwaf. Fi'il yang dibina di atas ajwaf. Apa itu ajwaf? Ajwaf ialah fi'il yang fi'ilnya berhuruf ilat. Jaza. Artinya sebenarnya awalnya bukan jaza, jaza, tapi jawaza. Karena waw itu huruf ilat, maka dirombaklah kalimat madhinya menjadi jaza. Seperti itu. Bisa dipahami? Selanjutnya ini apa? Ini sudah lumrah, sudah maklum. Oh, ini dulu. Yajuzu, terjemahannya ialah sah ataupun boleh. Ini sudah lumrah ataupun maklum, yaitu bi huruf jar, ialah isim dhamir. Cuman kalau huruf jar bersambung dengan dhamir, itu dinamakan dhamir khafat bil harfi. Dhamir khafat bil harfi. Seperti itu. Terjemahannya ialah dengannya. Dengannya apa? Dengannya allati. Kan tadi saya bilang apa? Allati ialah isim mausul yang memerlukan kepada silah dan aid. Silah ialah penyambung, aid ialah dhamir yang kembali kepadanya. Yang pertama kita sudah berjumpa dengan dhamir yang kembali kepadanya. Selanjutnya, ini. Apa ini? Rupanya madhinya ialah tahhara yutahhiru, tahhara yutahhiru tadhiran. Tadhiran. Apakah sama ini dengan ini? Sah? Sama, maka kita akan berikan harkat, yaitu tadhi. Ra belum dulu. Kenapa? Kita tinjau dulu. Dia berkedudukan sebagai apa di dalam ilmu nahwu. Rupanya dia berkedudukan sebagai fi'il, sebagai fa'il. Apa itu fa'il? Fa'il ialah pelaku. Fa'il. Seperti itu. Fa'il siapa? Fa'il yajudu. Fa'il yajudu. Seperti itu. Jadi fa'il itu hukumnya marfu', sehingga kita berikan harkat tadhiru. Jadi air yang sah ataupun boleh dengannya air oleh bersuci. Jadi ini ialah penyambung daripada air tersebut.
Kan allati ini isim mausul, memerlukan kepada silah, penyambung. Inilah penyambungnya. Jadi ini aid, ini penyambung. Sudah berjumpa kan? Seperti itu. Selanjutnya sab'u. Kenapa sab'u? Sab'u ini tidak mempunyai tasrif di dalam ilmu sharaf. Karena dia ialah isim bilangan. Jadi langsung kita berikan harakat sab. Lantas kenapa u? Rupanya dia berkedudukan sebagai khabar minal mubtada'i, daripada mubtada. Khabar siapa? Khabar al-miyahu. Apa itu khabar? Khabar ialah kalimat yang disandarkan juga. Ini 7. Terjemahannya ialah 7. 7 apa? Dia disandarkan kepada air. 7 segala air. Selanjutnya, ini apa? Ini sama dengan ini. Al-miyahu. Langsung kita berikan harakat. Al-miyahin. Kenapa al-miyahin? Karena di sini al-miyahu. Lah di sini kok al-miyahin? Karena kedudukannya yaitu sebagai mudhafun ilaih. Sebagai sebagai mulif. Allah. Sebentar saudara, di tempat saya sedang azan. Saya jeda sebentar. Baik, sudah azan, langsung kita lanjutkan. Kenapa al-miyahin? Karena dia berkedudukan sebagai mudhafu ilaih, yaitu mudhaf ilaih. Mudhafnya mana? Mudhafnya ialah sab'u. Sab'u boleh disandarkan kepada al-miyahu ketika dia menjadi khabar, ketika dia menjadi mudhaf disandarkan kepada miyahin. Kan sama-sama air. Jadi miyahin ini menjadi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih itu hukumnya majrur, dijarkan. Siapa yang menjarkan? Ialah sab'u. Jadi terjemahannya ialah air. Sab'u 7 air. Seperti itu. Jadi air yang sah ataupun boleh dengannya air oleh bersuci itu 7 segala air. Jadi air yang boleh dipakai untuk bersuci ada 7 air. Seperti itu. Selanjutnya ini apa? Langsung kita. Jadi al-ma'u. Kenapa ma'u? Kenapa ma'u? Ini ma'u ini berkedudukan sebagai khabar. Sebagai khabar. Mubtadanya mana? Mubtadanya telah dibuang. Takdirnya ialah ahaduha. Bermula salah satunya air. Bermula salah satunya 7 itu air. Sama'i ia menjadi mudhaf ilaih. Ma'u menjadi mudhaf. Sama'i ini menjadi mudhaf ilaih. Seperti itu. Jadi yang pertama ialah air. Terjemahannya apa? Hujan. Sama'i ini hujan. Karena dia menyangkut dengan air, kita artikan hujan. Kalau dia menyangkut dengan yang lain, boleh kita artikan langit. Seperti itu. Selanjutnya, ini merupakan tugas kepada seluruh peserta. Ini waw huruf ataf. Ma'i ini apa? Ini apa? Itu kan kita sudah belajar. Jadi ini kedudukan sebagai mudhaf, ini mudhaf ilaih apa inilah. Jadi cukup sekian daripada saya. Langsung saya tutup. Akhiru kalam 'inda tihadi ajalina. Minad dunya qawla la ilaha illallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tugas ya. Jangan lupa ini tugas. Ini tugas.